اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 10, baris yang kedua daripada atas. Muka surat 10, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-11 sama, artinya erti sama, mendengar. Kedua belah basar, artinya erti basar, melihat. Kesebelah sama, artinya mendengar. Kedua belah basar, artinya melihat. Jadi sifat yang kesebelah sama, sifat yang kedua belah basar, dia panggil apa ni? Bicara sekali, panggil tau. Bicara sekali. Maknanya sama basar ni dia bicara sekaligus. Dia bicara sekaligus kerana pembicaraannya, ta'alluq yang sama, inkishaf. Kemudian dalilnya dalil yang sama. Jadi sifat yang ke-11 sama, sifat yang ke-12 basar ni sifat lain-lain, tetapi dibicarakan sekali. Dibicarakan sekali kerana ta'alluqnya sama, inkishaf. Dalil akal pun sama, dalil ayat Al-Quran pun sama. Dalil ayat Al-Quran sama, dalil akal pun dalil yang sama. Mana didatangkan di bawah tu dalil ayat Al-Quran, wa huwas sami'ul basir, dan ia Allah yang amat mendengar dan amat melihat. Lagi amat melihat. Dalil yang ayat yang sama, wa huwas sami'ul basir. Kemudian didatangkan pula dengan dalil akal. Dalil akal pun dalil yang sama. Maka sama basar dibicarakan sekali. Sifat-sifat lain tak ada. Sifat-sifat lain bicara asing-asing lah. Bicara asing-asing. Tapi yang ke-10, yang ke-11 ni dia bicara sekali. Tapi sifat yang lain-lain, bukan satu sifat. Bukan satu sifat. Ke-11 sama, artinya mendengar. Kedua belah basar, artinya melihat. Ini secara tafsil. Ini sebut berulang kali lah. Ke-11 dan ke-12 daripada 13 ataupun 20 sifat yang wajib atas mukallaf
mengetahui dan berpegang secara satu-satu. Jadi tafsil ijmal memang saya sentiasa ulang. Tafsil satu, ijmal satu. Secara tafsil, secara terperinci, jalanan yang rajih, yang kuat dalil sudah dinyatakan di awal kitab Faridatul Faraid. 13 sifat wujud sampai ke kalam. Tetapi jalanan yang masyhur, adalah 20 sifat wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Tapi jalanan yang kuat wujud sampai ke kalam je. Kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman. Itu wajib berpegang secara ijmal je, secara ringkas. Kaunuhu ta'ala qadiran, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak payah detail-detail lah, tak payah perhalusi lah. Kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman. Ijma' ulama ianya sifat Allah. Kaunuhu ta'ala qadiran, ijma' ulama ianya adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah yang terpesong pun mengaku kaunuhu ta'ala qadiran sifat Allah. Cuma atas jalanan sifat 13 wujud sampai ke kalam, kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman, itu wajib mengetahui dan berpegang atas jalan ijmal. Jalan rekah sudahlah. Setakat tahu ianya sifat Allah. Kaunuhu ta'ala qadiran, ianya sifat kesempurnaan bagi Allah. Cukup lah. Setakat tu je. Perhalusilah kaunuhu ta'ala qadiran ni. Ada wajib. Perhalusinya wujud sampai ke kalam sahaja. Hak wajib perhalusi. Tapi kita sebut sifat 13 ni, kalau tak biasa kot tercengang lah, kita tak apalah. Kita kitab Faridatul Faraid sudah dibicara di awalnya 13 sifat dan jalanan 20 sifat. Jadi di awal Faridatul Faraid ni, maka kita okey lah. Kalau orang tak biasa kot sifat 13 kot tercengang lah. Masyhurnya nama sifat 20 ni, mengaji tauhid, mengaji sifat 20. Begitu benar. Kita mengaji tauhid ni bukan mengaji sifat 20 sahaja. Sifat Nabi pun kita belajar, malaikah pun kita belajar, kitab pun kita belajar, qiyamah pun kita belajar. Itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni bukan ilmu sifat 20. Ilmu tauhid ni ilmu untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman. Itu ilmu tauhid. Tapi masyhurnya nama sifat 20, ilmu tauhid, ilmu sifat 20. Duduk dalam tu. Walau dalam tu bukan sifat 20 saja nak ceritanya. Kita ni masyhur atas nama sifat 20. Kalau sebut sifat 13, tadilah akan cengang, akan tertanya-tanya. Kita masyhur yang gitu, wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Tapi terkadang kita ngapa je 20 berpegang, terkadang 13 juga. Sebab kalau nak pakai jalanan sifat 20, kaunuhu ta'ala qadiran tu kena secara tafsil, secara detail huraian dia. Keadaan Allah yang kuasa, itu baru terjemahan. Kaunuhu ta'ala qadiran, terjemahan Melayu kitanya, keadaan Allah yang kuasa. Apa makna kaunuhu ta'ala qadiran? Ni yang nak pegang kalau atas jalan tafsil. Kalau atas jalan tafsil, satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Melazimi mana apa? Berekeh mana apa? Pening dah situnya. Melazimi, kalau biasa duk ngaji kat berekeh kita tak faham dah. Berekeh lah, berekeh. Anak dengan mak tu lah, berekeh je. Dua beradik tu, berekeh je. Kalau bukan cakap gitu. Cakap dah berekeh.
Ada. Berekeh je. Ada mak situ ada anak. Ada kakak situ adalah adik. Tak pisah ni berekeh. Tak berekeh. Kuna kata Terengganu. Payah kata Terengganu ni. Dia dah tak faham. Mulazimi. Apa makna berekeh? Allah bersifat dengan sifat kudrah. Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Itu panggil melazimi, berekeh. Kenapa? Kerana seolah-olah kaunuhu ta'ala qadiran itulah yang seolah-olahnya yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Gitu. Sebagaimana Allah jadikan kudrah di tubuh kita. Ini tenaga. Ada tenaga. Kudrah. Dia panggil apa? Kudrah hadisah. Kudrah yang baru. Sifat kudrah Allah, kudrah yang qadimah. Sifat yang sedia kala. Kudrah kita dia panggil kudrah hadisah. Kudrah yang baru. Tuhan jadikan kudrah di tubuh kita, serta Tuhan jadikan kaunuhu qadiran di tubuh kita. Tuhan letak sifat kudrah di tubuh kita. Tuhan letak kaunuhu qadiran di tubuh kita. Yang mana kaunuhu qadiran itulah yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Kalau tidak, hilang sifat kudrah, rebahlah kitanya. Ada ni, tengok jalan sedap-sedap, hilang sifat kudrah, dah rebah. Ada ni? Hak rebah-rebah tu, itulah. Tiba-tiba lesu, jatuh dianya. Mana apa tu? Tuhan tarik sifat kudrah. Tak dia okey. Lama-lama tu tiba-tiba. Ni tiba-tiba. Tuhan tarik sifat kudrah. Jadi Tuhan letak sifat kudrah di tubuh kita ni, Tuhan jadikan kaunuhu qadiran di tubuh kita. Kaunuhu qadiran itulah yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Itu makna melazimi, berekeh. Melazimi berekeh macam mana? Bila Allah letak sifat kudrah di tubuh kita, Allah pun letaklah kaunuhu qadiran di tubuh kita. Ada ni. Nak banding kalau kita lah nak faham kaunuhu tu. Maknanya kita ni bersifat dengan sifat kudrah. Kalau tak ada sifat kudrah di tubuh kita, tak marilah kita surah iman ni. Bila kita ada sifat kudrah, maka kita boleh marilah ke surah iman. Tapi bukan Tuhan letak sifat kudrah je di tubuh kita ni. Tuhan letak sifat kaunuhu qadiran di tubuh kita. Kaunuhu qadiran itulah yang melekatkan kudrah di tubuh kita. Tak terlucut, tak hilang, tak tak hilang lah maknanya. Dia gitu. Itu makna kaunuhu qadiran. Satu sifat yang seolah-olahnya yang melekatkan sifat kudrah di zat tubuh kita ni. Tu kata kalau nak 20 sungguh. Kalau tak apalah. Sifat 13. Hafal 20. Nama sifat 20. Beritahu belajar sifat 20. Pegang sifat 13. Tak ada apa-apa. Wujud sampai ke kalam. Jadi macam contoh. Kita bersifat dengan sifat kudrah. Macam mana sifat kudrah lekat di tubuh kita? Tak payah dah tu. Tak payah dah. Cukup dah. Allah letak sifat kudrah di tubuh kita, cukup dah. Tak payah dah Allah letak kaunuhu qadiran di tubuh kita. Tu hak ni hak kaunuhu qadiran tidak berpegang secara tafsil. Faham dah? Ada kudrah di tubuh kita. Faham dah? Ada sifat kudrah di zat Allah. Cukup. Macam mana sifat kudrah ada di zat Allah Ta'ala? Cukup dah. Tak payah tanya dah tu. Kita faham ada sifat kudrah di zat Allah. Itu makna kaunuhu qadiran bagi jalanan sifat 13. Kaunuhu qadiran atas jalan sifat 13 maknanya ada kudrah di zat Allah. Begitu je. Macam mana boleh ada kudrah di zat Allah? Lekatnya macam mana kudrah di zat Allah? Tak payah dah. Tu jalanan sifat 13. Jalanan yang muktamad, jalanan yang lebih mudah. Tetapi dah sapa ke kita jalanan sifat 20, sifat 20 lah. Kita ni atas susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapa jalanan mana? Sapa di tempat kita kalau fiqh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lah. Gitu je lah.
Itu susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang mazhab Syafi'i ni lebih beraluh, lebih cermat. Kalau dak kemah molek pekoh mazhab Syafi'i go, kalau contoh semayang tak berapa nak jadilah. Mazhab lain tak batal, mazhab Syafi'i batal dah. Contoh. Pada ni. Jadi mazhab Syafi'i ni dia beraluh. Bab najis pun beraluh. Mazhab Syafi'i najis, mazhab lain tak najis punya. Dahlah najis, mazhab Syafi'i aturan menyucikan najis dah sama dengan mazhab lain. Mazhab lain terkadang cara menyucikan najis simple. Barang tu najis kedok. Hak mazhab Syafi'i kata najis, mazhab lain dok kata najis daripada awal laginya. Yang ni mana apa ni? Dah sampai kita hak mazhab Syafi'i. Sesuai dengan kita orang Melayu tau. Cukup ni bersih tak orang tak apa. Kalau Melayu kan dia cermat sikit kan. Dia mana beralus sikit kan. Sesuai lah. Cuba kalau mazhab Syafi'i sampai ke Afrika, tak jadi mana tau. Sampai ke Afrika. Orang-orang hak orang tu lah, orang kulit hitam tu berkali kalau pakai mazhab Syafi'i payahlah tuan-tuan Syamedah ada hikmah belaka dah. Jadi siapa di masyarakat Melayu hak jenis layu tu suka layu je, ulik jenera sukanya orang ulik, orang duk kebah barang dia. Tak apa, ulik je. Tu layu je. Mudah nak ni. Mari orang tu ikut orang tu, mari orang tu ikut orang tu. Ikut orang senang. Layu je. Tu Melayu. Layu je. Ada timbul bab-bab agama ke bab apa pun, pada tahu je. Tu layu. Lepas tu saya lagi mudah lupa tau. Mudah lupa orang Melayu ni. Layu. Jadi mana kira mana beralus lembut lah. Jadi siapa di kita mazhab Syafi'i. Tu najis, tu najis, tu najis. Wah najis belaka. Lepas najis, macam mana cara nak mencucikan najis? Kena air mutlak, air mustakmal tak boleh. Mazhab lain air mustakmal boleh. Nak sucikan najis macam mana? Kena basuh molek. Mazhab lain lat hilang air sudahlah, hilang sifat sudahlah. Senang je. Kalau kata ada najis, ambil kain basah, perah pakai basah, tak ada air. Ambil kain basah, apa gahar, gosok je tau. Kalau macam kita kata mozaik, licin kan? Kalau kata 3 getah, licin kan? Dah kain ni lembab, air tak ada. Kita mazhab Syafi'i tak sah, tak jadi awal-awal. Sebab tak ada air, tak panggil basuh. Dia pun ambil kain lembab tu, dia pun gahar, pusing kain gahar, hilang sifat, hilang air, hilang sifat, bau tak ada, warna tak ada. Okey, suci dah. Ayah nak ambil air cetong ke nak ambil air seberdi dah ayah. Ambil kain kat parit tu basuh perah. Kan mozaik kan. Kata kau getah, kan payah apa dia licin je kan. Janji hilang sifat. Dah apa? Hilang dah sifat kan. Ada mazhab Syafi'i kata najis hukmi. Ada pula satu lagi najis hukmi. Mana? Najis pada hukum. Sebab apa pada hukum je? Ada apa situ? Bau tak ada, warna tak ada, rasa tak ada. Ada. Najis hukmi. Sebab kamu belum basuh. Kalau mazhab lain ada apa-apanya. Nak basuh air musta'mal pun boleh. Kalau mazhab Hanafi nak basuh air teh boleh, nak basuh air tebu boleh. Janji bersih. Air teh boleh, air tebu boleh. Kita mazhab Syafi'i air sabun pun tak boleh. Kita mazhab Syafi'i air sabun tak boleh. Mana boleh air sabun menyucikan najis? Sebab air sabun bukan air mutlak. Sama telah pula macam contoh tu lah. Macam contoh hak tisu tu. Hak di waklak najis. Orang yang terlantar tu, orang terlantar kan. Bila dia qada hajah, dia buat mana dia ambil tisu hak ada di situ ada obat yang boleh mematikan kuman besi tu. Boleh jadi suci ke tak? Itu bukan air mutlak. Pada ni. Kalau mazhab Syafi'i.
Tapi bersih sangat-sangat sebab benda tu sekali ngobat lah. Bukan basah saja tu. Tisu panggil tak. Bukan basah saja tu, ada obat. Ia boleh mematikan kuman tu. Ya dah. Kamu tak basuh lagi. Tak suci lagi. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain okey dah, tak ada najis dah, suci lah. Hai teh, hai kopi, hai tebu boleh menunjukkan najis. Nak cerita bab. Tapi dah sampai kita mazhab Syafi'i dengan masyarakat kita cermat gini memang sedang molek. Tapi tak mazhab Syafi'i mana juga kitanya tak belajar molek pun. Mana sampai kita. Dah sampai kita hak sifat 20. Hak payah sampai kita. Dah kita orang ngaji sifat 20 pun tak apalah. Kena ngapa je 20, pegang 13 agaknya. Ngapa je 20. Jadi pekoh sampai ke kita, pekoh mazhab Syafi'i. Tauhid sampai ke kita sifat 20. Walah jalanan yang muktamad, yang rajih, yang kuat dalil, jalanan yang mudah sifat 13. Tak apalah, tak masalah lah tunya. Tak lulus sifat 20, lulus sifat 13. Tak lulus cara pekoh mazhab Syafi'i, tak lulus cara menyucikan mazhab Syafi'i, lulus mazhab lain, jalan je lah. Nak kena qada semula semayang. Sebab kita latar rumah memang pakai lak-lak gitu je, kena qada, dah payah lah. Dah kata mazhab Syafi'i masih lagi dihukumkan najis, nanti kita pijak dengan kaki basah, tak apalah. Tak lulus mazhab Syafi'i, lulus mazhab lain. Tak berpegang sifat 20, pegang sifat 13. Apa gitu je. Tak tahu. Sifat 20, sifat 13. Itu hak secara tafsil. Secara ijmal, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, maha suci daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalilnya ada langit dan ada bumi. Jadi ke-11, ke-12 ni ini secara tafsil. Ke-11 sama artinya mendengar, ke-12 basar artinya melihat. Ini terjemahan dalam kitab Faridatul Faraid. Mendengar, melihat. Kemudian Allah yang bersifat dengan mendengar, sifat ta'alluqnya, fungsinya mendengar. Mendengar juga. Sekarang kita sebut berulang kali dah. Ni pegangan kita tetap dah ni. Satu, kita berpegang ada sifat sama dan basar di zat Allah. Allah yang ada sifat sama dan basar tadi, Allah mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Mendengar, melihat akan sekalian perkara yang ada. Ada ni. Jadi sekarang mendengar, melihat ni ta'alluq kepada sifat sama basar. Mendengar, Allah melihat akan sekalian perkara yang ada. Jadi mendengar, melihat dipanggil ta'alluq, fungsi kepada sifat sama dan basar, iaitu mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Sifat sama diterjemah dengan mendengar juga. Sifat basar diterjemah dengan melihat. Jadi Allah yang bersifat dengan mendengar dapat mendengar akan sekalian perkara yang ada. Allah yang bersifat dengan melihat, terjemahan kepada basar, dapat melihat akan sekalian perkara yang ada. Jadi sifat dengan ta'alluq sifat, jadi diterjemah dengan sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Ini timbul hak kemudian dimulai oleh almarhum almarhum pada Bakurah. Sifat dibubuh pendengar, sifat dibubuh pelihat. Ni. Tapi kita pendengar, pelihat kita tak faham. Kita tak faham. Tak apalah tu. Cuma dia bezakan bubuh tu pendengar, pelihat.
nak membezakan itu terjemahan kepada sifat sama dan sifat basar. Mendengar ta'alluq fungsi sifat sama. Mendengar akan melihat akan sekalian ada itu ta'alluq ataupun fungsi kepada sifat basar. Gitu je lah. Dia ada dua kan. Satu sifat, satu fungsi sifat. Contoh-contoh. Allah yang bersifat kudrah mengada meniada. Pada beza tu. Allah yang bersifat kudrah mengada meniada. Allah yang bersifat dengan iradah, menentu menetap. Satunya sifat, satunya ta'alluq sifat. Tak apalah kita kalau sifat diterjemah dengan mendengar, melihat pun boleh je. Sebab kita faham, kita bicara sifat yang ke-11, sifat yang ke-12. Bagi Allah makna sama diterjemah dengan mendengar, itu sifat. Basar diterjemah dengan melihat, itu sifat. Tak tukar dah kitanya. Kena pergi pula kepada ta'alluq sifat. Mendengar melihat ni, ada Allah mendengar melihat yang sedia kala, ada Allah mendengar melihat yang baru. Sifat sama, sifat yang sedia kala. Sifat basar, sifat yang sedia kala. Pergi kepada ta'alluq dia, fungsi dia mendengar dan melihat. Ada mendengar melihat yang sedia kala, ada mendengar dan melihat yang baru. Allah mendengar dan melihat akan zat Allah yang sedia kala, Allah mendengar dan melihat sedia kala. Allah mendengar dan melihat zat kita yang baru ni, Allah mendengar dan melihat yang baru. Gitu je lah. Jadi ta'alluq ni ada yang sedia kala, ada yang baru. Contoh kita bicara hak kudrah iradah. Sifat kudrah Allah sedia kala. Ta'alluq sifat kudrah mengada meniada, itu baru sekarang. Sifat iradah Allah sedia kala. Ta'alluq sifat iradah menentu menetapkan sedia kala juga. Sifat ilmu Allah sedia kala, mengetahui akan sekalian perkara sedia kala juga. Pada ni sifat memang sedia kala. Ta'alluq ada sedia kala, ada yang baru. Kita beza dah antara sifat satu, ta'alluq fungsi sifat satu. Sekalipun kalau kita pakai sudah tak boleh nak bahagi seumpama tu, tetap di pegangan kita ada kedua-dua. Ada. Walaupun tak boleh nak bahagi, tak boleh nak cerita, tak boleh nak jawab pun, di pegangan kitanya Allah bersifat dengan sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar dan kalam. Dan di akidah kita juga, kita berpegang Allah yang mengada yang meniada, Allah yang menentu yang menetap, Allah yang mengetahui, Allah yang melihat, Allah yang mendengar yang melihat, Allah yang berkata-kata. Mana di akidah kita ada hak ta'alluq sifat tu. Cuma kita ni kadang-kadang pandai bahagi, kadang-kadang tak pandai bahagi. Pada ni satunya sifat, satunya ta'alluq bagi sifat. Cuma sifat terjemah dengan sama mendengar, basar melihat. Ta'alluqnya mendengar dan melihat juga. Tak apalah. Kita pakai hak kitab Faridatul Faraid. Kalau kitab baru macam Al-Misbahul Munir, contohnya juga dia ada pula pendengar, pelihat, perkata. Pening pula kita berpe gitu. Perkuasa, perkehendak, pengetahuan, perhidup. Pening orang pendengar dah apa. Korang kita. Dalam kitab Pati Paridah, dalam kitab Pati Paridah, rumusan dia, dalam kitab Pati Paridah, dia terjemah dua. Terjemah dua, susah pula jadinya. Sama artinya mendengar atau pendengar. Basar artinya melihat atau pelihat. Dia buat dua gitu. Kalam artinya berkata-kata atau perkata.
Kalau kudrah artinya berkuasa atau perkuasa. Dia bagi dua gitu. Dia bagi asal mendengar. Sebab dia pati paridah di rumusan. Pati ni rumusan. Jadi sama tu dia terjemah lagi dengan mendengar, tapi dia tambah atau pendengar. Susah nak orang pula. Cuma tadilah kita ada satu sifat Allah yang sedia kala, dan ada pula satu lagi yang ta'alluq fungsi bagi sifat ma'ani yang 7 kudrah sampai ke kalam. Yang tiada ta'alluq adalah sifat hayah. Oh, ni perhalusi belaka ni. Perhalusi. Dan kedua ni sama dan besar, dihimpunkan sekali ni. Dua sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Sebab qadim sebut kata sedia kala adalah zat Allah dan sifat Allah. Sebut kata perkara yang sedia kala, dua sahaja. Zat Allah yang wajib ada dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua yang qadimah, yang sedia kala. Selain daripada dua ni, kalau ada yang baharu. Selain daripada zat Allah, selain dari sifat Allah, kalau ada yang baharu. Kesemuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang qadim, dia qadim satu, azaliyun satu. Qadimun, azaliyun, itu bahasa Arab. Tapi kita walaupun bahasa Arab, koding ni kita dengar sama. Azali, bukan sazali. Itu cerita Piramli tu. Bukan sazali ni, azali. Kan kita cakap kan, semenjak azali. Apa dia azali? Azali, qadim, satu makna. Lepas tu jangan duduk keliru pula. Qadim yang kita duduk sebut kidam. Wujud kidam bakau. Wujud kidam bakau. Kidam. Lepas tu qadim, kidam, qadim. Ni se pula. Dak. Kita duduk mulut sama ni. Kidam, qadim. Kidam tu sifat sedia. Qadim yang sedia. Ada ni. Macam kudrah, sifat kuasa. Qadir, yang kuasa. Iradah, sifat iradah. Murid, sifat ni yang berkehendak. Ilmu, sifat. Alim, yang mengetahui. Gitu je lah. Sifat ada ni. Sekarang qadim, sedia sifat. Allah yang bersifat qadim dia panggil Allah yang bersifat qidam, Allah yang sedia. Yang tu kena kepada zat Allah, kena kepada sifat ni, sifat sama basar ni, qadimah, sifat yang sedia. Jadi qidam sedia, qadim yang sedia. Itu beza dia lah. Jadi qidam tu masdar, qadim isim fa'il. Qudrah, qadir. Iradah, murid. Murid yang berkehendak. Pada ni. Sama, sami' yang mendengar. Dia gitulah. Basar, basir, yang melihat. Kalam, mutakallim, yang berkata. Itu beza dia lah. Jadi qidam, sedia. Qadim, yang sedia. Ni qadimah, sifat yang sedia. Dah lah, hak kita dah sebut sama. Jangan orang tanya, mana tu? Sekali qidam, sekali qadim. Qidam qadim lah. Yelah, beza dia mana? Banyak soal mu ni. Tak nak jawab dia backing dia. Dia tak nak jawab, dia backing dia.
Siapa yang banyak bertanya, kurang iman dia. Waktu pula. Dah tidak jawab. Dah tidak jawab. Dah sekali kidam, sekali koding. Bunyi lain dah. Ejaan pun lain. Kidam, qaf, dal, mim. Qadim, qaf, dal, ya. Mim. Ada ya tu. Qadim. Kidam, qaf, dal, mim. Kidam sedia, qadim yang sedia. Jadi qadimah, azaliyah sama je makna. Sedia kala. Kedua samak dan basar, dua sifat. Bukan bicara takluk sifat, bicara sifat. Yang qadimah, yang sedia kala. Yang berdiri keduanya pada zat Allah Ta'ala, mana yang ada keduanya samak dan basar pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila samak dan basar ni yang berdiri, yang ada di zat Allah, melazimi akan kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran, yang seolah-olah kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran itulah yang melekatkan sifat samak dan basar di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab samak dan basar sifat yang berdiri, sifat yang ada di zat Allah, melazimi akan kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran. Yang terbuka dengan keduanya, dengan samak dan basar, oleh tiap-tiap maujud, oleh tiap-tiap perkara yang ada. Maujud ni perkara yang ada, yang terbuka dengan keduanya, dengan samak dan basar, oleh tiap-tiap maujud, oleh tiap-tiap maujud. Dia ada tulis nombor 1 tu. Jumpa tak nombor 1 tu? Ya. Nombor 1 tu ada nota kaki tu lah. Ada nombor 1. Qauluhu, katanya, kata Syekh Ahmad, pengarang kitab Faridatul Faraid, yang terbuka dengan keduanya. Ilah ni ila akhirihi. Ilah dia panggil apa? Inilah kalau hak Rumi kan, DLL, DSB ke apa? D mana? Tu mana? DLL, DSB ke benda? Dia panggil apa gitu? Benda? Yelah, dipanggil apa hok tulis gitu tu? DLL, DST dan seterusnya. DST dan seterusnya, bukan gitu? Dia panggil apa? Benda? Huruf ringkas bukan. Apa orang sebut ni? Gitulah ni. Ilah. Alif lam kha. Ilah. Mana apa ni? Ila akhirihi lah. Ila akhirihi. Maknanya ditulis pendek je lah. Ditulis setakat yang terbuka dengan keduanya. Kalau perhabis kok, oleh tiap-tiap maujud. Ilah. Sudahlah. Mana? Baca sendiri lah, tengok sendiri lah. Dia gitulah. Dia kadang-kadang kalau ayat Al-Quran ditulis dengan Al-Ayah. Kalau hadis, Al-Hadis ditulis. Ni dia ayat Al-Quran. Jadi didatangkan ayat tu sebahagian. Dia tak datangkan ayat tu sepenuh. Dia pun datang ayat, lepas tu tulis Al-Ayah. Mana? Al-Ayah mana apa ni? Iqra'il ayah, tammimil ayah. Sudahlah ayat tu. Ada ni al-ayata tu jadi maf'ulun bih bagi fi'il yang mahzuf lah. Al-ayah dengan makna kita sudahkan ayat tu. Dan kenapa dia tak sudah dia ditulis tak habis?
Dah dia nak ambil tempat hak dia nak je. Nak hak ayat-ayat yang pembicaraan dia contohnya. Macam sinilah. Qauluhu, katanya kata Syekh Ahmad, yang terbuka dengan keduanya. Patut kalau kita nak panjang hak dalam ni, jadi banyaklah pulaknya. Yang terbuka dengan keduanya oleh tiap-tiap maujud daripada segala zat dan warna dan suara dan lainnya. Panjang mana nak tulis? Pendek sudah lah. Patut mana sudah. Artinya, arti qauluhu yang terbuka tu, ternyata dengan dua sifat samad dan basar itu oleh tiap-tiap barang yang ada. Asalkan barang tu ada je. Sama ada ia barang yang ada ni zat. Zat Allah ada, zat kita ada. Atau lainnya, lain daripada zat. Seperti warna. Warna ni kalau cerita hak-hak baharu. Warna ni sifat yang baharu. Dan suara. Dan suara. Dan segala sifat Allah yang maujud. Dia gini. Dia yang terbuka ni yang nyata lah. Dia sebut inkishaf. Inkishaf. Inkishaf ni nyata. Kan kita kan dengan sifat sama nyata melalui pendengaran. Dengan sifat basar nyata melalui penglihatan. Nyata lah dia panggil. Satu lagi disebut sebagai inkishaf. Kalau bicara berkaitan dengan sifat Allah ni adalah ilmu. Ilmu nyata juga macam kita. Bila ada ilmu nyata tak? Nyata. Sebelum ada ilmu tak nyata. Bila kita mendengar, nyata dengan pendengaran. Bila kita dapat melihat, nyata dengan penglihatan. Itu dia panggil inkishaf lah kita. Kita ada sifat sama. Kita nyata dengan pendengaran. Kita ada sifat basar, nyata dengan penglihatan. Kita ada sifat ilmu, nyata dengan pengetahuan. Dia gitu. Ini panggilan di inkishaf. Ada ni. Inkishaf. Dengan sifat kudrah kita, dengan sifat kudrah kita ni, dia tak nyata. Apa fungsi kudrah kitanya? Bergerak diam tu lah. Dengan sifat iradah kita, apa fungsi dia? Kita netu, kita netak, kita mutuh lah. Tu. Mana tak sama. Fungsi-fungsi sifat yang terletak di kita ni tak sama. Tapi kok mana pun samak basar kita tu yang menjadikan melihat, yang menjadikan mendengar, yang menjadikan melihat tetap qada. Bukan pendengaran kita. Ni kita duk dengar ni sejak ni 40 minit ni. Nyata, molek, terang, speaker jelas. Tak ada hujan-hujan. Kan minggu lepas hujan minggu lepas tau. Minggu lepas hujan. Sekarang ni alhamdulillah panas minggu ni. Mana suara pun jelas nyata. Ada ni. Dah jelas nyata tu mari mana tu? Mari daripada pendengaran. Tu cerita asbab. Hakiki sebenar-benar hak Tuhan belaka. Gitu je lah. Ada ni. Cuma kita sandar mana kita ada sifat sama. Nyata melalui pendengaran. Kita ada sifat basar. Nyata melalui penglihatan. Panggil nyata. Pada ni. Itu dia ni dipanggil yang terbuka, yang nyata. Yang terbuka, yang nyata. Dengan sama dan dengan basar. Inkishaf. Yang terbuka, yang nyata. Oleh tiap-tiap barang yang ada, sama ada zat atau lainnya seperti warna dan suara dan segala sifat Allah yang maujud. Sifat Allah yang ada. Sifat Allah yang maujud, sifat Allah yang ada. Mana sifat Allah yang maujud ni? Sifat kudrah, iradah, sampai ke kalam. Sifat wujud, kidam, bakok, bukan sifat yang ada reti sahaja. Jadi dia samak ni nak cerita sikit. Kita pergi pada basar lah mudah.
Allah yang bersifat dengan basar ni melihat akan zat Allah. Zat Allah yang ada kan? Melihat sedia kala. Ke Allah tidak melihat zat Allah? Macam kita melihat tak zat kita? Kita melihatkan tubuh kita kan, tak melihatnya. Jadi Allah melihat zat Allah pada sedia kala. Allah melihat tak sifat Allah? Allah melihat akan sifat Allah yang mawujud, sifat Allah yang ada. Jadi Allah melihat akan sifat kudrah, Allah melihat akan sifat iradah, Allah melihat akan sifat ilmu, Allah melihat akan sifat basar Allah sendiri. Lepas tu sifat wujud, sifat kidam, Allah melihat ke tidak? Allah tidak melihat, sebab itu bukan sifat yang ada. Dia gitu je. Tapi Allah mengetahui, tu bab ilmu. Ini kita cerita bab samak basar. Jadi Allah mendengar dan melihat akan segala sifat Allah yang mawujud, sifat yang ada. Kita kena ingatlah, sifat yang ada adalah bermula dari qudrah, iradah sampai ke kalam. 7 sifat ma'ani sahaja sifat yang ada. Wujud kidam bakok bukan sifat yang ada, cuma reti. Jadi Allah melihat tak sifat wujud? Allah tidak melihat. Allah melihat zat Allah yang wujud. Allah melihat tak sifat kidam bakok? Allah tidak melihat. Sebab itu bukan sifat yang ada. Sekat tu je lah. Kemudian Allah mendengar dan melihat ni segala-gala yang ada. Allah mendengar sama ada perkara ada tu ada suara, ada bunyi ataupun tidak. Allah warna. Warna ni warna. Janji ada je. Allah mendengar akan warna. Allah melihat akan suara. Jadi kita cengang lah. Kita kalau warna kita melihat tak dengar. Kalau suara kita dengar, kita tidak melihat. Tu kita. Allah mendengar akan sekalian perkara yang ada, sama ada perkara yang ada tu ada suara ataupun tak ada suara, macam warna. Jadi maknanya Allah mendengar akan zat Allah, sebab zat Allah ada. Allah mendengar akan sifat kudrah Allah, sebab sifat kudrah ada. Walaupun zat Allah tak ada suara, tak ada bunyi, sifat Allah tak ada bunyi, tapi Allah mendengar. Sebab apa? Sebab ada. Jadi kita jadi macam pelik. Tak sudah pelik lah. Kan kalau macam kita mendengar benda yang ada bunyi tu masa sekarang, adah Tuhan berlaku seumpama tu di hari akhirah. Allah Ta'ala akan gandakan kekuatan pendengaran, kekuatan penglihatan kita 10,000 kali ganda. Macam mana? Pendengaran ni Tuhan angkatkan kepada 10,000 kali ganda. Makna jauh mana kita boleh dengar? Tak tidur lah kita. Tak tidur kan dia dah dengar. Kekuatan pendengaran ni 10,000. Tuhan ganda di dalam syurga. Jadi orang beriman dalam syurga dapat mendengar semua benda yang di syurga, walaupun benda tak ada bunyi. Gitu. Pandai ni. Kan dalam syurga ada bunyi-bunyian, telinga dengar. Hak tak ada bunyi-bunyian, hak indah-indah pandangan tu, bukan kata mata melihat, telinga pun mendengar juga. Ni hak dalam syurga. Sebab Allah Ta'ala gandakan pendengaran ahli syurga sampai ke 10,000. Ahli syurga dapat mendengar walaupun benda yang tak ada bunyi. Ni gitu. Cuma Allah perlakukan adah atas dunia, kita hanya dapat mendengar akan perkara yang ada bunyi sahaja. Perkara yang tidak ada bunyi, kita tidak dapat mendengar. Melainkan hak Tuhan perlakukan yang mencari adah. Ini ceritaan, wallahu alam lah.
situasi sebenarnya macam mana. Jadi seseorang hamba Allah ni tidak ada sifat penglihatan dia buta, tapi Tuhan jadikan pendengaran dia tu tinggi. Maknanya dia ni buta, tapi dia kerja panjat wahnya, panjat pokoknya. Sebab orang buta sekalipun kalau panjat pokoknya takkan sesak. Ada ni takkan nak sesak pula. Dia tak ada gimana dah. Dia tak gimana, takkan jadi sesaknya. Tunjuk pokoknya mana dia panjat lah. Dah ni. Kalau orang cuba nak tipu dia supaya panjat pokoknya, atas tu ada buah muda, dia pun pergi bubuh telinga di pokok tu, dia boleh tahu. Bohong tua belakang atas mana ada buah muda. Cuba kita pergi bertelinga di pokoknya, masuk serumuk ada. Dah. Tak ada bunyi. Tak ada bunyi bagi kita yang Tuhan wi penglihatan. Dah dia Tuhan ni tidak wi dia penglihatan, Tuhan gandakan pendengaran. Ada ni. Tuhan gandakan pendengaran. Mana walaupun tak bunyi buah muda waktu atas tu, tapi dia boleh dengar sebab benda tu ada. Benda tu ada. Mana buah nyok muda ada, buah nyok tu ada je dia dengar. Ni. Ada ni. Abang apa tu? Pelik. Perkara yang mencari adah. Sebab adah kitanya dengar bila ada bunyi. Tak ada bunyi kita tak dengar. Tu adah. Ada ni. Yelah kadang-kadang orang tua-tua ni kadang-kadang mata dia kabur dah. Jangan cakap lebih kurang. Jangan. Telinga dia terlaju dah. Telinga dah. Dia mata dia tak pernah dengar, tak pernah nampak dah. Tuhan Widin sini kuat ni. Jangan duk bisik-bisik belakang. Duk bisik-bisik belakang. Tengah serati orang tua ni. Allah. Duk bisik belakang tu dia dengar. Dah mata tak nampak. Tuhan Widin naik ni pula. Naik pendengaran. Gitulah. Semua tu Tuhan belaka kan. Jadi boleh dengar. Saya boleh dengar. Jadi ada atas dunia kita mendengar hanya pada benda yang ada suara. Di dalam syurga dapat mendengar janji benda ada, kerana Allah gandakan kekuatan pendengaran 10,000 kali ganda. Bercakap adah juga, bercakap asbab juga. Sekarang kita dengar benda yang ada bunyi, tetap qada. Dalam syurga Tuhan gandakan pendengaran 10,000 kali ganda, dapat mendengar semua benda walaupun tak ada bunyi. Itu pun qada dan qadar. Sebab qada Allah ni bukan atas dunia selama-lama. Yang berlaku di syurga pun qada qadar. Di syurga pun makhluk tak bekas sama sekali. Allah sebut kata dalam syurga pendengaran digandakan 10,000, penglihatan digandakan 10,000, maka boleh dengar segala-gala, boleh melihat segala-gala, tapi hakikinya qada. Sebab apa? Sebab pendengaran, penglihatan tetap makhluk tetap tak bekas. Yang berlaku kesemuanya qada. Hari akhirah pun qada. Sebab apa? Sebab qada Allah tidak ada penghujung. Hati je pegangan. Cakap-cakap tu cakap asbab. Suara jelas dengar molek, suara tak jelas dengar tak molek. Gitu je lah. Cahaya terang boleh nampak terang comel, cahaya tak terang boleh tak nampak sama-sama je. Itu hanya cakap asbab. Jadi balik pada samad dan basar Allah ni, Allah mendengar termasuk benda yang tidak ada bunyi, warna Allah mendengar, dan Allah melihat, Allah mengetahui. Itu bab ilmu. Suara pula, suara ni benda ada ke tak? Suara benda yang ada. Suara benda yang ada. Sebab tu suara boleh takak. Mana ni? Kenapa suara boleh takak? Sebab suara benda yang ada. Sebab tu boleh takak suara, dia panggil tip, betul lah. Takak suara. Macam ni boleh takak suara? Sebab suara benda yang ada.
Jadi suara Allah mendengar dan suara Allah melihat. Warna Allah mendengar, warna Allah melihat. Suara Allah mendengar, suara Allah melihat. Sebab apa? Allah mendengar dan Allah melihat akan sekalian perkara yang ada. Habislah. Itu yang terbuka dengan keduanya oleh tiap-tiap maujud, oleh tiap-tiap perkara yang ada daripada segala zat. Zat Allah, zat yang qadim, Allah melihat. Zat kita, zat yang baharu, Allah melihat. Dan warna, warna Allah mendengar dan melihat. Dan suara, suara pun Allah mendengar dan Allah melihat. Dan lainnya, lain daripada zat, warna, suara. Habislah. Dan ta'aluk keduanya, ta'aluk samad dan basar, ta'aluk inkishaf. Artinya arti inkishaf terbuka, nyata. Ta'aluk inkishaf ni seperti ta'aluk ilmu. Ta'aluk ilmu pun inkishaf juga. Nyata bagi Allah dengan ilmu, nyata bagi Allah dengan sama, nyata bagi Allah dengan basar. Dia panggil ta'aluk inkishaf. Tu nama-nama. Kalau kudrah, ta'aluk taksir. Taksir, ta alif hamzah se ya ra. Taksir tu kudrah. Pada taksir, memberi bekas dengan mengada dan meniada. Itu fungsi kudrah. Iradah takhsis, ta kha sa ya sa. Takhsis. Apa takhsis? Menentu, menetapkan. Satu lagi kalam. Kalam ta'aluk dilalah, menunjuk. Dilalah, dal lam alif lam ta marbutah, dilalah. Daripada kalam Allah menunjuk atas suruhan, daripada kalam Allah menunjuk atas larangan. Ni itu fungsi kalam, dilalah. Macam kita lah. Daripada kalam kita ni, yang pertama, bila kita berkata-kata, menunjukkan bahawa kita tidak bisu. Dah senyap je ni. Dia ni bisu. Sebab kita tak kenal dia ni. Ke bisu dia ni. Senyap je. Dia pun mula berkata-kata. Dilalah menunjukkan bahawa dia tidak bisu. Yang kedua, menunjukkan apa kehendak dia. Itu dilalah. Itu kalam. Kalam dilalah. Sebab tu kita kena faham ayat kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun tu. Kun, terjemahan dia ada olehmu, jadi olehmu. Fayakun, maka adalah ia, maka jadilah ia. Jadi Allah buat dengan kun, salah. Kun kalam. Kalam dilalah, menunjuk, bukan taksir. Mengada meniada ni taksir. Taksir ni ta'aluk kudrah. Faham ni? Ta'aluk kudrah. Allah yang mengadakan, bukan kalam yang mengadakan. Allah mengadakan dengan sekali kun. Tak kena begitu. Sekali kun macam mana? Ni ada dahulu, ni ada kemudian, ni ada pula akan datang. Sekali kun macam mana? Ke kun gitu? Dia kun ni dilalah, menunjukkan atas segeranya Allah menjadikan seperti Allah kata. Gitu je lah. Bukan Allah buat dengan kun. Allah menjadikan itu bahagian kudrah. Itu bahagian kudrah, bukan bahagian kalam. Kun tu kalam, jadi olehmu tu kalam. Ada ni. Tapi nak menunjuk atas segera. Seolah seperti Tuhan kata benda tu ada selalu. Tapi bukan mengadakan dengan kun.
Allah mengadakan dengan sifat kudrah. Sifat kudrah ta'sir. Kun adalah sifat kalam. Sifat kalam dilalah, menunjukkan. Jadi kudrah ta'alluq ta'sir, mengada meniada. Iradah taksis, menentu menetapkan. Kalam dilalah, menunjuk. Menunjuk atas Tuhan Esa. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid, menunjukkan atas Tuhan Esa. Tu dilalah. Jadi kalam menunjuk atas Allah Esa, contohnya lah. Kemudian 3, ilmu, sama, basar, inkishaf. Ejaan dia ada tu dalam faridah tu, inkishaf. Tapi hak Rumi dia buat eja warna tak tahulah tu. Inkishaf. Mana inkishaf? Nyata bagi Allah dengan sifat ilmu, nyata bagi Allah dengan sifat sama, nyata bagi Allah dengan sifat basar, nyata yang berlainan. Memang lain. Tak ni. Nyata dengan tahu. Lain. Kita pun dengar. Tahu macam mana. Orang kata, oh suara dia sedap. Nyatalah bagi kitanya, memang suara dia sedap. Nyata dah tu. Nyata dah. Kita pun dengar sungguh. Oh, nyata dengar-dengar pula. Pada ni. Tapi sebelum dengar, nyata dah bagi kita dengan pengetahuan, maklumat. Ramai dah ke cerita. Suara dia sedap. Nyata bagi kita suara dia sedap. Tapi kita dengar tak lagi? Tak dengar lagi. Tak nyata lagi lah dengan pendengaran. Mana orang kata dia comel. Nyata bagi kita bahawa si anu tu comel. Tapi bila kita tengok, nyata dengan basar pula. Lagi nyata lah kalau kita. Tadi tu nyata dengan maklumat. Nyata dengan ilmu. Tapi belum dengar. Belum tengok. Dengar, nyata cara pendengaran pula. Tengok, nyata dengan penglihatan pula. Tu kita. Samalah juga. Nyata dengan ilmu, nyata dengan sama, nyata dengan basar kita tu. Sebab Tuhan letak belakang di kita tu. Ilmu, sama, basar Tuhan letak di tubuh kita. Tapi yang berlaku kesemuanya adalah datang daripada qada dan qadar Allah. Jadi sama, basar, inkishaf seperti juga takluk kepada ilmu. Wallahu a'lam.